سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits kursi, Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim ke atas diriku. Wa ja'altu muharraman bainakum, dan aku menjadikannya, yaitu menjadikan kezaliman itu muharraman bainakum, diharamkan sesama kamu. Fala tazalamu, maka jangan kamu saling zalim menzalimi. Qala ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalin illa man hadaitu, setiap kamu itu sesat, illa man hadaituhu, melainkan siapa yang aku telah memberi petunjuk kepada dia. Fastahduni ahdikum, jadi mintalah kepadaku petunjuk. Ahdikum, pastilah aku akan memberi petunjuk kepada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis kursi yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru ataupun memanggil kita sebagai hamba-hamba dia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu semua sesat, illa man hadaitahu, melainkan siapa yang aku beri petunjuk kepada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, manusia ini petunjuk yang ada pada dia ialah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta kita dari zaman ataupun masa kita sebelum mai ke dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika itu kita semua masih belum diberi petunjuk. Kita masih belum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah bila mana kita dilahirkan ke dunia ni, maka kelahiran kita ke dunia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan fasa-fasa kita mendapat petunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang Allah lahirkan dalam keluarga dia, ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang mak dan ayahnya Islam. Ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang mak dan ayahnya bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dilahirkan dalam keluarga yang bukan Islam, ada yang dipilih untuk masuk Islam, ada yang dibiarkan duduk dalam kekufuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang dalam keluarga yang bukan Islam itu dipilih hanya seorang, kadang-kadang dua. Jadi ikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, mengikut takdir yang telah ditentukan oleh Allah sejak daripada azali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Maka orang yang diberi petunjuk berarti orang itu diberi cahaya. Kadang-kadang orang bukan Islam tu bukan dia tak dengar azan, bukan tak pernah dengar azan. Kadang-kadang rumah dekat tepi masjid, tapi Tuhan tak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai dia mati. Jadi dia buta daripada petunjuk. Tuhan tak bagi dia petunjuk. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang satu orang dalam keluarga Islam dilahirkan dia, walaupun dilahirkan dalam keadaan keluarganya keluarga Islam dengan sebab mak dan ayahnya Islam, tapi kalau Allah tak bagi petunjuk, dia membesar dalam keluarga yang mak dan ayah tak semayang, tak ada petunjuk juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila main bulan puasa tak puasa. Kadang-kadang kita ni rasa macam benda ni tak berlaku dalam masyarakat kita, kadang-kadang. Tapi rupa-rupanya benda ni berlaku dalam masyarakat. Bagi contoh, satu orang ustazah ni, dia mengajar satu sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana bulan puasa ni, dia tanya, siapa tak puasa hari ni? Angkat tangan suruh budak-budak ni, budak-budak Kang Timur. Angkat tangan tak puasa. Pasal siapa tak puasa? Dia kata mak ayah tak puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu balik lagi makan nasi, makan. Mak masak macam biasa, macam biasa. Jadi bulan puasa tak puasa pasal Tuhan tak bagi petunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu berlaku. Ada keluarga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak ayah tak semayang. Saya pernah satu masa satu orang kawan saya waktu ngaji Matah Mahmud dulu. Bila mai tingkatan 4, tadi masuk tingkatan 1, 2, 3 sampai tingkatan 4. Kawan saya ni dia mula nampaklah jelek lah. Sebab ilmu hari-hari duk mengaji, tu ustaz duk mengajar. Lama-lama ilmu masuk dalam hati. Kemuskilan dia ialah ayah dia tak semayang. Salah Sayyidina Muhammad. Ini cerita ayah yang hantar anak sekolah agama ni. Nak masuk Matah Mahmud pula bukan dia mudah, susah. Tapi si ayah tu pergi hantar anak masuk sekolah agama, Salah Sayyidina Muhammad. Tapi si ayah ni tak semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dia kata, dia fikir macam mana nak bagi ayah dia semayang. Akhirnya ustaz bagi pedoman. Bila balik rumah pun bukan balik selalu. Cuti panjang baru balik. Salah Sayyidina Muhammad. Duduk di kulim tu. Bila balik rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk waktu sembahyang, ustaz suruh jangan sembahyang di masjid, jangan sembahyang di surau, sembahyang di rumah, kata ustaz. Jadi bila masuk waktu sembahyang, naik bang atas rumah. Naik bang atas rumah. Ustaz suruh hampak sejadah, batu hampak sejadah lagi satu sebelah. Tu untuk ayah. Lama dia duduk bang untuk ayah tak faham. Mungkin ayah tu faham tapi tak gamak nak piduk, jadi makmum ke anak. Tak tahulah berapa lama dia duduk buat macam tu. Akhirnya subhanallah satu masa dia balik cuti bayar maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia semayang, lama dah balik ni tu, duduk semayang seorang tu. Salah sayyidina Muhammad. Dia qamat semayang seorang, sedang ayah duduk sebelah. Ini berlaku tuan-tuan ni. Berlaku. Jadi rupa-rupanya petunjuk Allah ni dia tak main serta-merta. Dia main lepas lama. Mungkin berdoa anak ni Tuhan kabul, Tuhan mustajabkan doa, tapi lama lah. Dia kata syukur, dia kata akhir semayang lah. Satu anak murid saya, isunya mak pula tak semayang. Mak pula tak semayang. Si mak ni tuan-tuan kadang-kadang dengar kata-kata macam tak terima akal. Mak ni guru kafar tuan-tuan, tak semayang. Tu kita heran tu. Dia kata, saya kata buat betul ni. Dia kata betul Ustaz, mak dia tak semayang. Tu dia tuan-tuan, subhanallah, subhanallah. Dan saya pun dah lama lah dia mengaji dengan saya dulu. Baru dia main rumah
main rumah baru ni soalan solat. Saya tengok sembahyanglah. Sembahyanglah ustaz tu dia baru sembahyang. Tapi lama lepas saya ingat bukan 5-6 tahun lebih. Maknanya Allah SWT ni takdir ni ialah hidayah Tuhan bagi. Ada satu orang tuan-tuan, soalan saya nama, dia ni kerja korek kubur. Ini catatan masyarakat ni. Korek kubur. Dah lah korek kubur. Rumah dekat kubur. Lepas kubur masjid. Tak bayar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke peringkat ADK masjid ni, pi kata jom lah Pak Long kita pi mayang. Cerita dia kalau dia tak semayang, tak main masjid, mayang di rumah tu, hak tu okey dah tu. Ni tak mayang Jumaat. Kalau Jumaat tak semayang, hak lain lagi dia tak semayang. Bila mereka suruh ajak AJK masjid tanggungjawab ni, sebab dia kerja korek kubur. Hari-hari dia, bila orang mati dia yang korek kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi upah korek kubur. Tapi Tuhan tak bagi petunjuk. Tuan-tuan, tak ada sense, tak ada perasaan. Duk tengok hari-hari orang mati turun kubur tapi tak rasa kau mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Tuhan bagi umur dia panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tak larat ikut tak arat lah kat kubur, pala pakai kes. Dulu ni duduk kat kubur, negara dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia korek kubur daripada muda sampai dia tua. Sampai tua. Dari muda tak mayang, tapi anak dia ustaz. Kita tengok anak dia ustaz, anak dia tak tahu macam mana bagi ayah ni sembahyang. Saya pun tak tahulah lah ni dia ada ke tak lagi, sembahyang ke tak lagi saya tak tahu. Tapi dulu tak sembahyang ni, tu hidayah Tuhan Maha Kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, jadi hidayah ni kata Allah SWT, kullukum dhalin illa man hadaitu. Setiap kamu itu sesat melainkan siapa yang aku bagi petunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang jadi jiran masjid, tak main masjid. Sedangkan Nabi sebut tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi oleh kerana hidayah tu Allah punya, fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepada aku akan bagi petunjuk pada kamu. Sebab petunjuk tu Allah yang punya. Kita tahu Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid Al-Walid ni waktu mana dia tengok orang bakal masuk Islam, dia takut. Setiap rumah di Mekah tu masuk Islam. Jadi macam bah yang melanda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap rumah mesti ada seorang masuk Islam. Sampai dia kata, dia pun rasa takut ni. Dia takut dia pun akan terpengaruh dengan dakwah Rasulullah. Sampai Khalid Al-Walid ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia pernah berdoa. Dia pernah bergantung di kelambu Kaabah. Dia sebut, ya Allah, ya Tuhanku, tolong jaga aku daripada pengaruh dakwah Muhammad. Mungkin tuan-tuan rasa pelik, pula minta kepada Tuhan kan. Orang jahiliah ni, mereka bukan tak pernah kenal Tuhan. Mereka beranak-beranak, mereka dah tahu itulah Baitullah. Mereka dah reti dah tawaf. Mereka dah kenal Tuhan. Tapi oleh kerana lama sangat masa Nabi Ibrahim dengan mereka tu, akhirnya soalan Sayyidina Muhammad, mereka jadi sesat. Mereka pergi ambil berhala jadi perantaraan di antara mereka dan Allah. Sesat. Jadi Khalid Walid minta, ya Allah Tuhanku, Engkau tolonglah selamatkan aku daripada dakwah Muhammad. Dia takut, dia pun terpengaruh dengan dakwah Rasulullah. Tapi tuan-tuan, Tuhan nak dia jadi ahlul Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia bukan jadi orang Islam biasa, Islam yang sangat hebat. Khalid Walid ni bukan Islam biasa-biasa. Sampai Allah gelarkan dia dengan Saifullah, pedang Allah, bahkan disebut dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu Khalid Al-Walid.
Jadi kita ni yang yang Datuk ke Tan Sri ni apa semua ni Raja Sultan ni Tuhan yang bagi Saifullahil Maslul tu. Allah yang bagi gelar pada dia tu. Khalid Al-Walid ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak mati medan perang, dia mati tempat tidur. Dia ni tidak ada satu pun di badan dia yang tidak ada luka-luka. Di perang ni tuan-tuan, bukan pi balik sega, balik luka. Sampai seluruh badan ni tak ada tempat yang tak luka, kecuali di dubur dia saja. Hal lain semua luka, bekas parut-parut. Setiap turun pergi perang dia harap dia mati, tapi dia tak mati, dia balik dengan selamat. Dia mati tempat tidur juga. Jadi ulama bahas pasal apa Khalid Al-Walid ni tak mati di medan perang, pasal apa mati tempat tidur. Jadi kata ulama, sebab nama dia, gelaran dia tu Saifullah, gelaran dia adalah pedang Allah, dia pedang Allah. Nah, sebab nama, sebab Tuhan gelang itulah yang dia menyebabkan dia tak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau Khalid Al-Walid dibunuh di medan perang, orang akan kata Khalid Al-Walid, orang akan kata pedang Allah dah pun patah. Sebab itu kan orang akan kata pedang Allah dah patah. Siapa patahkan? Aku patahkan pedang Allah. Jadi Tuhan nak jaga kehebatan dan kebesaran dia. Allah pertahan Khalid. Hang pedang aku, hang tak boleh patah. Hang mati tempat tidur juga. Itu Khalid Al-Walid. Tuhan pilih dia masuk Islam sekalipun dia tak mau masuk Islam. Khalid Al-Walid. Hidayah ni Allah punya. Kita tuan-tuan ni sampai tahap ni umur kita 40, 50, 60, jangan duduk sedang. Kita tak tahu sampai ke akhir kita macam mana. Kita minta Allah pertahankan hidayah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta Allah pertahankan hidayah kita ni sampai ke hujung umur kita. Jangan tinggal duduk minta. Hidayahnya punya penting sampai dia jadi doa dalam sembahyang kita. Ihdinas siratal mustaqim. Penting hidayah. No? Dalam sembahyang tuan-tuan kita minta apa? Minta hidayah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tak minta lagi, tu baru puji Tuhan. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang miliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Tak doa lagi, doa tang ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan orang-orang yang engkau memberi petunjuk kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka kepada mereka. Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat. Orang yang dimurkai orang Nasrani, orang yang sesat orang Yahudi. Jadi maknanya dalam sembahyang ni hak benar pukainya, hak besarnya ialah hidayah. Dari alhamdulillah rabbil alamin sampai waladdallin amin, dia benar kita minta satu saja, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai pentingnya hidayah. Bila mana kita mazhab Syafi'i, kita sembahyang, kita kena doa dengan doa qunut. Allahumma hdina fiman hadait. Doa pertama kita minta hidayah. Wahai Tuhan, tolong bagi hidayah pada kami seperti mana engkau telah bagi hidayah pada orang yang engkau telah bagi hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hidayah ni minta Allah bagi, Allah pertahankanlah diri kita sampai kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar melainkan man at'amtuhu, melainkan siapa yang aku bagi dia makan. Maknanya kita ni kalau Tuhan tak bagi makan, kita semua lapar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya
Setiap orang yang makan, dia kena bersyukur, sebab itu ialah rezeki yang Tuhan bagi pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana kita makan, lepas daripada makan sunat, kita berdoa dengan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa Rasulullah ajarkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, segala puji, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi at'amana, yang telah bagi kami makan, wa saqana, yang telah bagi kami minum, wa ja'alana minal muslimin, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua orang Islam. Seperti mana Allah bagi kepada kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad nikmat yang zahir, seperti itu juga Allah bagi nikmat yang batin. Nikmat yang batin Allah bagi jadi Islam. Nikmat yang zahir Allah bagi makan, Allah bagi minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita semua lapar kalau Allah tak bagi makan. Dari dulu sampai lah, tuan-tuan, banyak sungguh Tuhan support kita. Tak berhenti-henti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun sebahagian daripada hak kita duk makan tak boleh makan dah, ada juga. No? Dulu ni semua boleh makan. Lah ni banyak tak boleh makan dah. Maknanya pasal apa? Sebab macam tu lah kesimpulannya, bila mana nak habis umur, banyak benda hak ditarik balik. Cuba tengok lah. Dulu ni kita boleh makan semua, lah ni gigi tak ada, kurang sikit boleh makan lah. Pasal betul lah, bila makin umur, masalah Sayyidina Muhammad, kita ni banyak penyakit. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak bagi kita makan hak tu, makan hak ni, sebab dia kata, sebab rahmat dia juga. Hang tu tak boleh makan hak ni dah, hang tu sakit. Saya, contoh saya sendiri, saya ni, bila mai peringkat umur 50 ni, kita berasa lah. Saya dulu, tuan-tuan, Musa Sayyidina Muhammad, dulu daripada budak saya ni, bila mai bulan puasa, selalu mak buat apa ni, tolak ikan masin. Tolak ikan masin. Tak pernah bila puasa nak bagi lalu makan sok, tolak ikan masin. Dia pakai tolak masin. Tolak masin. Nak bagi lalu makan sok, tolak masin. Tuan-tuan, dekat-dekat saya umur 50 baru saya tahu kata tolak masin tu tolak itik. Tahu tolak itik, stop lalu. Saya tak makan tolak itik. Tuan-tuan, akhirnya tak makan tolak itik, tak makan tolak masin tu. Nampak Tuhan tarik satu lah. Allahumma salli ala sayyidina. Dulu pula saya duk makan ikan apa ni, ikan kasam. Sama juga, ikan kasam sedap. Lepas ni dekat umur 50 baru tahu ikan kasam tu ialah ikan kasam, ikan darat. Saya tak makan ikan darat. Dulu tak tahu kata ikan kasam tu ikan darat, makan tu. Lah tak makan dah. Berhentilah tu. Nampaklah Tuhan tarik. Tuhan tarik. Tu tanpa sedar Tuhan tarik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan. Jadi tu saya, tuan-tuan macam-macam lah. Kita macam-macam juga. Ada sekali tu masalah Sayyidina Muhammad, saya kena sakit pasal belah jantung ni. Ada juga jantung. Kata doktor, jantung ni bahayanya, tolak apa ni masalah Sayyidina, tolak ayam tu hak kuning tu, dia kata hak tu berat sikit tu. Banyak kolesterol tu. Dengar kata doktor habaq kolesterol banyak, jadi tak minat langsung tolak. Tak berani lah. Tuan-tuan, jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan ni ditarik sikit. Pasal apa? Sesuai dengan kita. Bila mana kita ni, macam contohlah, waktu budak hari itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terutamanya ketika mana tengah duk naik umur, waktu tu makan.
Makan lalu sungguh. Bila mai kita berumur ni makan tak apa sangat dah. Nampak tak Tuhan? Dia bagi rezeki, dia yang bagi, dia yang tarik. Orang tua-tua bila tua sangat, masalah Sayyidina Muhammad, dia tidur pun dia tak apa nak tidur sangat dah. Waktu saya duduk pondok dulu ni, duduk pondok dalam, masalah Sayyidina Muhammad, orang tua-tua ni pukul 4 pagi bangkit gobek pinang zaman dulu kan. Gobek pinang. Pasal tak tidur mak tolong. Tak mengantuk lah. Tapi oleh kerana masalah Sayyidina Muhammad tak tahu kata bangkit waktu tu kena bangkit tahajud tu gobek tu 4 pagi. Patut nak bangkit time tu tak perlu nak tidur, tak mau nak tidur, bangkit main tahajud lah, dah gobek pagi. Waktu tu saya ada satu orang, satu orang ni dia penyakit tak boleh tidur. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu saya ziarah Pak Sumit, orang hak tak boleh tidur ni ziarah sama Pak Sumit. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata kat Pak Su, dapat macam mana ni Pak Su, tolong minta Pak Su tolong buat ayak ke apa semua. Tak boleh tidur malam, dia kata. Pak Su kata tak boleh tidur malam bagus, dia pun pening, bagus kot mana. Pak Su kata kalau tak boleh tidur malam baca Quran. Dia tak faham pula. Dia nak tidur malam, nak tidur. Pak Su kata tak tidur malam bagus, baca Quran pagi-pagi. Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina ni Allah kerja dia bagi, dia tarik. Qala fastat'imuni at'imkum, minta kalau macam tu oleh kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan ni Allah punya, fastat'imuni, mintalah makan daripada aku. Sampai kata ulama masalah Sayyidina Muhammad, kalau nak minta garam pun minta daripada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina, minta kepada Tuhan. Baik, kata Allah, at'imkum, pasti aku akan bagi kamu makan. Qala kullukum 'arin illa man kasautuhu, setiap kamu itu telanjang melainkan siapa yang aku bagi pakai. Kamu tu telanjang, masalah Sayyidina Muhammad, melainkan siapa yang aku bagi pakai. Saya fikir macam ni. Duk naik kapal terbang tu, soalan sama duk naik Firefly apa semua tu kan. Lepas tu kurang pakai semua. Hak duk atas kapal terbang tu lah, kurang pakai sungguh. Maknanya Tuhan tak bagi pakai sampai habis pun, nampak tak tuan? No? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita syukur tak kita boleh pakai sampai habis? Syukur, alhamdulillah. Tapi depa tu Allahu akbar, pakai sekerat tak pakai habis. Nampak tak tu? Naik kapal terbang pula. Hari ni jatuh apa ni Lion Air. Tuan-tuan tu hari ni rasa takut balik naik kapal terbang. Allahu akbar. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad naik kapal terbang ni. Malaysia sampai lah tak doa kapal naik kapal terbang. Naik Firefly ke, Malindo ke, Air Asia ke, satu kapal terbang pun tak baca doa naik kapal terbang, tak baca doa naik kenderaan lagi. Hampir lah ni. Siapa nak buat perubahan? Menteri mana nak buat perubahan ni? Yang duk ajak tu ya pakai apa ni, tali pinggang apa semua. Kata sampai kita tak boleh dengar apa reti lah. Tak boleh nampak apa. Mungkin kapal terbang ini tak macam kapal terbang lain, dia kata tu kan. Padahal sama ya. Soalan Sayyidina Muhammad. Sampai lah awak susah sangat nak ajak orang baca doa naik kapal terbang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi baca doa ni nak habaq kata semua duduk di tangan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau lepot pramugari itulah faham lah. Duduk atas antara langit dan bumi ni, dia maknanya macam duduk di ujung tanduk nyawa. Soalan selamat. Kalau matilah tu, kalau jatuh macam Lion Air tu, soalan selamat, makna mati tengah buat maksiat tu. Tutup. Orang mati dalam keadaan tutup aurat. Ni mati terbuka aurat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali itu saya naik kapal terbang daripada Indonesia balik Malaysia. Indonesia ni ada satu kawasan tu, dia turun macam tu. Allahu akbar, saya kata ya Allah Tuhanku, rasa menyesal naik terbang itu.
Waktu tu saya tengok satu maklum tu dia ambil dalam, buat keluar dalam kopek dia baca Yasin. Saya pun Yasin tak bawa, ambil tas saya pegang. La ilaha illallah. Bilalah nak habis ni, ruang jatuh macam tu. Jadi makna masalah Sayyidina Muhammad, lama-lama sekali Tuhan ajak ni sebab Tuhan nak tunjuk. Cuba tengok hak berlaku di Simpang Pulai, nampak tak? Simpang Pulai ni tanah terbelah. Tepi rumah orang, rumah pun sengit dia. Kalau Tuhan nak bagi mati, Tuhan boleh bagi mati. Tuhan buat luar biasa kat Malaysia ni. Hak lain hancur habis. Terbelah rumah tepi rumah orang. Rumah tu sengit macam tu je. Tuhan nak bagi peringatan lagi kat kita ni. Tapi nak ambil peringatan tak Tuhan bagi tu? Ikut orang lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala kullukum 'arin illa man kasautuhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك